Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang dan disusung oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kata pengarang rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. Maksudnya, dan melihat Allah bagi penduduk syurga adalah benar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara i'tiqad, aqidah, pegangan yang mesti dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah melihat Allah bagi penghuni syurga itu adalah benar. Maksudnya, antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada penghuni syurga adalah dapat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan melihat kepada zat Allah taala yang maha suci, yang maha mulia adalah sebesar-besar nikmat yang Allah taala kurniakan kepada penghuni syurga. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang diperolehi oleh penghuni syurga berbanding dengan nikmat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan mata kita daripada mencapai nikmat yang paling besar, iaitu melihat nikmat zat Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah", apabila ahlu syurga masuk ke dalam syurga, lalu mereka itu mengambil, mencapai, memperolehi, menikmati dengan bermacam-macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada penghuni syurga, maka Allah Subhanahu wa taala khabar kepada penghuni syurga, "Mu nak tak? Aku nak tambah lagi kepada kamu, aku nak beri lagi nikmat hak yang lebih daripada nikmat hak yang mung dapat dah." Maka penghuni syurga rasa pelik. Ada lagi ke nikmat hak yang lebih besar daripada nikmat hak yang kami dapat dah? Rasanya tak ada nikmat hak yang paling besar berbanding dengan nikmat Allah Ta'ala kurniakan syurga
bermacam-macam nikmat di dalamnya, dan Allah Ta'ala menyelamatkan penghuni syurga daripada neraka Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hijab. Lalu fama u'tu syai'an ahabba ilaihi min nadhari wajhihi al-karim, atau kama qala, tidak ada sesuatu yang paling dikasihi oleh penghuni syurga yang diberikan kepada mereka itu berbanding dengan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Sebesar-besar nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada penghuni syurga adalah nikmat melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nikmat ini dihalang daripada penghuni neraka. Penghuni neraka tidak boleh. Sebab itulah dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak sama sekali. Sesungguhnya mereka itu orang kafir, mereka itu dihijab, dihalang daripada melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya penghuni syurga sahaja yang dapat mencapai nikmat tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berdoa sekali lagi kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan mata kita daripada melihat zatnya yang maha suci dan lagi pula yang maha mulia. Kalaulah sebelum daripada ini kita kerap kali, banyak kali menggunakan mata kita melihat kepada perkara-perkara maksiat, maka kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan mata kita daripada dosa-dosa. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita dan anggota-anggota yang lain. Agar diri kita bersih, agar kita dapat melihat zat yang paling bersih, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara akidah, antara i'tiqad yang wajib dipegang oleh setiap mukallaf, yang wajib dipegang oleh setiap mukallaf, ia adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar bagi penghuni syurga. Manakala di dunia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan kepada siapa pun melihat zat dia di atas dunia. Tapi di akhirat kelak, oleh kerana ia adalah suatu nikmat yang besar, Allah Ta'ala bagi kepada kekasih-kekasih dia. Atas dunia tidak. Melainkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj, menurut pandangan yang rajih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun ada juga di kalangan sahabat menafikan bahawasanya Rasulullah melihat zat Allah Ta'ala pada malam Mi'raj. Dan pernah Nabi Musa alaihi salam, setelah daripada dia bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia minta daripada Allah agar dia dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala khabar kepada dia, mu tengok kepada bukit ini. Patut Allah Subhanahu wa Ta'ala buka atau tajalli kepada bukit sampai ke hancur bukit. Wa kharra Musa sa'iqa, maka gemah Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala khabarkan dalam Quran, qala dan tarani, mu tidak dapat melihat aku. Mu tidak dapat melihat aku, tapi bukanlah maksud tidak dapat melihat selama-lamanya. Maksudnya hanya di atas dunia sahaja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan Nabi Musa melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana melihat Allah bagi penghuni syurga adalah benar. Jadi kita kena meyakini, kita kena pegang kemah kemih dalam hati kita. Antara benda yang wajib kita kena tanam dalam hati kita, pegang kemah kemih sebagai i'tiqad kita, kita kejak dalam hati kita, adalah penghuni syurga dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa meliputi dan tanpa diketahui caranya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. Kita melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak sama kita melihat benda-benda yang lain. Kita melihat sama kita melihat benda rumah, kita melihat kebun kita melihat tempat-tempat yang indah, dia tidak sama. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang kita bincang pada minggu lepas, laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu.
Yang Allah Ta'ala Tuhan yang maha pendengar lagi maha melihat. Bagaimana kaifiat kita melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita tidak tahu, waktu serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakah sandaran bahawasanya kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang bermaksud wajah-wajah, yakni wajah-wajah orang yang mukmin, orang yang beriman pada hari itu, yakni pada hari kiamat, berseri-seri, bercahaya. Lalu mereka itu memandang kepada Rabb mereka itu, kepada Tuhan mereka itu. Surah Al-Qiyamah ayat 22 hingga 23. Lalu tu katanya, dan setiap dalil yang datang dari hadis sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ertinya adalah sebagaimana yang terdapat dalam teks hadis itu. Maksudnya hadis-hadis yang membincangkan melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penafsiran dia sebagaimana apa yang disebut oleh hadis. Maksudnya kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwilkan berkenaan dengan hadis yang menjelaskan tentang melihat zat Allah Ta'ala sebagaimana puak Mu'tazilah mentakwilkan hadis itu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak mentakwilkan hadis itu. Kita menjerahkan kaifiat hakikat, kaifiat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita meyakini bahawasanya melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar, dan kita melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama sebagaimana kita melihat sesama kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti, tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara sifat yang wajib bagi Allah adalah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah Ta'ala menyalahi bagi segala perkara yang baru. Dan makna bagi hadis itu adalah menurut apa yang baginda kehendaki. Kita tidak mentakwilnya, kita tidak mentakwilkannya, kita tidak menafsirkan mengikut kepala otak kita, menurut pendapat kita, dan tidak boleh juga menduga-duga berdasarkan hawa nafsu kita. Jadi hadis-hadis ini kita serah kepada kita serah kepada pengetahuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, penafsirannya sebagaimana apa hak yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, fa innahu man salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimi. Sesungguhnya tidak akan selamat agama seseorang kecuali orang yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menyerahkan ilmu yang kurang jelas baginya kepada pengetahuan Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh pengarang kita Imam At-Tahawi adalah di dalam kita asas ataupun antara benda yang menjadi ataupun antara asas kepada akidah kita adalah Allah Ta'ala menyadahi bagi segala perkara yang baru. Jadi apabila Allah Ta'ala menyadahi bagi segala perkara yang baru, tiba-tiba kita boleh melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena beriktikad kita dapat melihat zat Allah Ta'ala menyadahi daripada kita dapat melihat sesama kita. Sebab kita melihat sesama kita melihat perkara yang baru, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadahi bagi perkara yang baru. Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang seumpamanya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Quran yang membincangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada zahirnya nampak wujudnya persamaan di antara Allah Ta'ala dengan makhluk, maka apa yang diwajibkan kepada kita beriktikad bahawasanya Allah Ta'ala maha suci daripada segala ataupun maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada persamaan dengan makhluk. Jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis begitu yang dinamakan sebagai ayat-ayat mutasyabihat, hadis-hadis yang tidak jelas maksud dia, maka kita serahkan pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dipanggil tafwid. Jadi kebanyakan ulama salaf dia mengambil manhaj tafwid, menyerahkan ayat-ayat dan hadis tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui. Sebagaimana dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut
di sana ada ayat wa ukharu mutasyabihat. Di sana ada ayat muhkamat, lepas tu wa ukharu mutasyabihat, dan di sana ada ayat mutasyabihat. Fa ammal ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi Allah Subhanahu wa taala kabar dalam Al-Quran bahawasanya di sana ada ayat mutasyabihat. Jadi orang hak yang fa ammal ladina fi qulubihim zayghun, orang hak yang hati dia bermasalah, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah, dia ikut akan ayat-ayat hak yang mutasyabihat kerana nak mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wil, dan mencari penakwilannya hak yang salah, hak yang tidak disokong oleh dalil-dalil yang umum, kaedah-kaedah yang umum. Sedangkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, tidak mengetahui penakwilannya melainkan Allah. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, orang hak yang kemah dalam ilmu pengetahuannya akan berkata kami beriman dengannya. Kami beriman apabila benda itu datang daripada Allah dan Rasulnya, kami beriman. Jadi kami tidak mentakwilkan. Okey, ni manhaj kebanyakan ulama salaf. Namun manhaj kebanyakan ulama khalaf menakwilkan ayat-ayat tersebut ataupun hadis-hadis tersebut sesuai dengan kaedah penggunaan dalam bahasa Arab dan sesuai dengan kaedah-kaedah yang umum, bukan mengikut hawa nafsu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh kerana Imam At-Tahawi adalah dia berada dalam generasi salaf, maka manhaj dia adalah taslim, menyerahkan maksud ayat-ayat mutasyabihat seperti melihat zat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dia kata lagu mana, wala tathbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislam, dan tidak kukuh telapak kaki Islam. Ni dipanggil cakap kiasang ni. Ni dipanggil cakap kiasang. Tidak kukuh telapak kaki Islam. Kalau kita duduk pada tempat yang licin, kita berjalan pada tempat yang licin, maka kita akan tergelincir. Maka begitu juga diumpamakan Islam ni seperti tapak kaki. Maka seseorang hak yang tersilap, maka tergelincir Islam dia. Sebagaimana tergelincirnya seseorang hak yang berada pada tempat-tempat hak yang bermasalah, tempat yang licin. Itu maksud, dan tidak kukuh telapak kaki Islam, melainkan ditegakkan di atas ketundukan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hak yang datang daripada Allah dan Rasulnya, kita kena terima, dan tapi dalam masa yang sama, apa hak yang apa hak yang pada zahirnya nampak persamaan dengan makhluk, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamai dengan makhluk, maka wajib kita kena beriman dengan ayat tersebut dan hadis tersebut, serta kita mentangzihkan, serta kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk, dan kita menyerahkan maksud ayat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kitab Aqidah At-Tahawiyah, kita berhenti sini dulu. Kita baca kitab yang kedua pula, iaitu kitab Bustanul Arifin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Katanya hadis yang keempat daripada kitab Bustanul Arifin, ciptaan manusia dan tempat kesudahannya. Di Bustanul Arifin, kitab ni adalah dia kitab tasawuf. Kitab ni disusun oleh Imam Nawawi. Perkataan bustan makna kebun ataupun taman. Al-Arifin, orang-orang yang arif, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, kitab ni adalah sebagai taman kepada dia, sebagai kebun, sebagai taman kepada dia. Sebagaimana kita kalau kita masuk dalam taman bunga, kawasan yang comel, jadi hati kita pun tenteram, hati kita pun tenang. Begitu juga orang-orang yang rapat dengan Allah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala, isi kandungan dalam buku ini akan mententeramkan hatinya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis keempat, ciptaan manusia dan tempat kesudahannya.
Dan hadis keempat ni, kalau kita perhati molek, memang cukup menakutkan. Cukup menakutkan. Tetapi kita kena ingat, kita kena imbangkan di antara raja' dengan khauf. Kita kena imbangkan antara raja', pengharapan, dan khauf dan takut. Jadi kalau terlalu takut, maka kalau tidak ada raja', tidak ada pengharapan, maka dibimbangi akan membawa putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan putus asa daripada rahmat Allah adalah perkara yang dilarang oleh agama. Tetapi kalau harap terlalu tinggi tanpa ada takut, dibimbangi akan membawa kepada rasa selamat daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh rasa selamat daripada perancangan Allah. Kita tidak tahu bagaimana perancangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh rasa aman. Kita tidak boleh rasa aman daripada perancangan Allah Subhanahu wa taala. Mesti kita kena ada perasaan takut. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita melakukan kesilapan, kita kena ingat rahmat Allah, pintu maghfirah Allah taala terlalu luas untuk kita. Baik, cuba kita tengok apakah yang ingin disampaikan oleh Imam Nawawi pada hadis yang keempat ini. Katanya ciptaan manusia dan tempat kesudahan bagi manusia. Katanya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Maksudnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ramai, sahabat Rasulullah ramai. Dan di sana ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dan ada sahabat Rasulullah yang tidak dikenali. Antara sahabat Rasulullah yang terkenal adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan yang lebih hebat lagi adalah Abdullah bin Mas'ud adalah antara sahabat Rasulullah yang alim, yang dijadikan rujukan dalam hukum hakam dan diakui oleh sahabat-sahabat yang lain. Dia bukan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah alim, bukan semua alim. Dan bukan semua dijadikan rujukan dalam mengetahui hukum hakam. Hanya ada sebahagian kecil dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan rujukan dalam hukum hakam. Antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan antara kelebihan Abdullah bin Mas'ud, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sendiri memberi pengiktirafan kepada beliau. Rasulullah memberi pengiktirafan sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudul Qur'ana min arba'. Ambillah Quran daripada 4 orang ni. Antaranya adalah daripada Abdullah bin Mas'ud. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, raditu li ummati, aku redha untuk umatku apa hak yang ibnu ummi abd redha. Ibnu ummi abd, anak lelaki kepada ummi abd, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Jadi setiap Abdullah bin Mas'ud redha kepada umatku, maka aku redha. Oh, memang suatu pengiktirafan yang cukup tinggi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang hak yang hebat, seorang ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia antara sahabat yang berkhidmat kepada Rasulullah, menjadi khadam Rasulullah, bawa selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, telah bercerita akan kami oleh Rasulullah kabar kepada kami, dan baginda adalah seorang yang bergelar as-sadiq al-masduq. Jadi
ketika Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis ini kepada anak murid dia, dia pun khabar. Ni, hak yang aku nak khabar kepada mung ni adalah benda hak yang dicerita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda hak yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang benar dan dibenarkan oleh orang lain. Itu makna as-sadiqul masduq. Kenapa kau Abdullah bin Mas'ud menyebut Rasulullah adalah orang yang benar dan orang yang dibenarkan, sedangkan kebenaran Rasulullah menjadi i'tiqad kepada setiap orang beriman. Setiap orang beriman wajib dia beriktikad atas kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab benda yang dia nak khabar lepas daripada ni adalah benda yang ghaib, benda yang tidak diketahui melainkan daripada wahyu yang diwahyukan. Jadi apa hak yang akan diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, apa hak yang Rasulullah khabar kepada dia adalah benda yang ghaib. Jadi apabila benda tu datang daripada orang yang benar dan orang yang dibenarkan, walaupun mung tidak lihat dengan mata kepala sendiri, tapi wajib mung kena percaya. Itu maksud daripada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kata Rasulullah adalah orang yang benar lagi dibenarkan oleh orang lain. Rasulullah adalah orang yang benar. Dan setiap nabi, setiap rasul, antara sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul adalah sidiq. Benar. Sebab itulah kita belajar, start daripada kecil lagi, kita belajar sifat yang wajib bagi Rasul sidiq, amanah, tabligh, fatanah. Sidiq ni makna benar lah. Dan benar Nabi SAW diakui oleh semua orang yang bergaul dengan Rasulullah. Semua orang yang bergaul dengan Rasulullah, sama ada dia saat itu orang yang rapat dengan Rasulullah ataupun orang yang tidak rapat, sama ada dia tu kawan ataupun musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya setelah daripada dia dilantik menjadi rasul, bahkan benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum lagi dari dilantik dia menjadi rasul. Start daripada kecil lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang benar, orang yang berakhlak dengan akhlak yang cukup mulia. Dia tidak pernah berebut makanan. Ketika orang hidang makanan, budak-budak pakat berebut, tetapi dia tidak berebut. Dia ambil hak last sekali, hak yang tinggal. Dia tidak berebut. Begitulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa kecil, sebagaimana disebut dalam beberapa kitab sirah. Jadi orang yang cukup benar. Kita buat dua contoh, dan contoh ni beberapa kali dah anda pernah sebut dalam beberapa kuliah. Contoh yang pertama adalah setelah daripada turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan ya Muhammad kepada keluargamu yang terdekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia marahil ataupun marhalah dakwah Rasulullah, dia ada beberapa marhalah. Yang mana marhalah yang pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah secara sembunyi. Hanya dia ajak kaum keluarga dia, orang-orang yang rapat dengan dia, antaranya Khadijah, antaranya adalah Abu Bakar, Sayyidina Ali, ajak kepada agama Islam. Maka apabila turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan ya Muhammad kepada keluargamu yang terdekat, maka Allah Taala memerintahkan kepada Rasulullah supaya menyampaikan, tak ada dah benda sembunyi, jelaskan, sampaikan. Tapi kepada keluargamu terdekat ni maksudnya kepada puak Quraisy, penduduk Mekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fikir awak ni, maka teringat kepada ada orang Arab, kalau nak khabar benda hak yang besar, maka dia akan naik atas bukit, maka dia laung. Laung tu dia naik atas bukit, kalau laung menjadi adat kebiasaan penduduk Mekah ketika itu adalah nak khabar benda yang besar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas bukit Safa. Bukit Safa tu dulu dia sambunglah dengan Jabal Abi Qubais, yang kalau kita pergi buat umrah tu, belakang Masjidil Haram tu dia ada istana yang duduk atas bukit itu. Dia Jabal Abi Qubais tu, istana yang duduk atas bukit.
Lepas tu dia Bukit Safa ni hak yang tempat bermulanya kita tawaf tu. Manakala penghujung kita tawaf tu dipanggil Bukit Marwah. Biasa bukit lah. Kita ni dah nampak bukit dah sebab duduk dalam masjid belaka. Baik. Dia perutuh belaka dah. Asal bukit. Ya sebab Mekah ni ataupun Kaabah ni dikelilingi oleh bukit. Dia sekitar dia bukit tau. Keliling oleh bukit. Cuma bukit diruntuhkan dah. Sekarang ni banyak dah bukit-bukit diruntuhkan. Dan antara kontraktor yang meruntuhkan bukit adalah kontraktor daripada Malaysia sendiri. Masa anda duduk Mekah dulu. Begitulah yang anda dapat maklumatnya. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah naik di atas Bukit Safa. Jadi Rasulullah naik, Rasulullah pun keluar. Keluar bahasa Terengganu kata keluar lah, panggil. Ya Bani Adi, ya Bani Fihir. Wahai Bani Adi, wahai Bani Fihir. Panggil belaka. Jadi panggilan kepada penduduk Mekah. Maka pakat mari belaka lah dah orang panggil ni. Dan menjadi adat kebiasaan pada hari itu, kalau orang naik atas bukit panggil gitu, dia bersuai nak khabar. Rasul panggil ya Bani Adi, Bani Fihir. Maka pakat mari belaka, sehingga ke dalam hadis, dalam asar menceritakan bahawasanya orang yang tidak mampu hadir pun atau wakil nak dengar benda yang Muhammad nak khabar ni, orang al-amin, orang yang sangat amanah nak khabar ni, maka apabila duduk pakat kaki bukit belaka, dan di sini ada juga antaranya adalah pak saudara Rasulullah, Abu Lahab. Ada juga dia pak saudara Rasulullah, Abu Lahab. Abu Jahal bukan pak saudara dia, tapi sepupu sepapak dia jugalah, anak beranak dia juga. Sebab pak musyrikin Mekah tu, pak Quraisy tu, tak ada orang lain, keluarga orang Tula je. Musi kau tu, musi kau ni, cuma dekat dengan jauh je. Jadi antara yang hadir sekali pada kaki bukit pada hari itu adalah Abu Lahab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk atas bukit. Rasulullah pun khabar, wahai penduduk Mekah, apa pandanganmu kalau aku khabar kepadamu di belakang bukit ni ada sepasukan tentera berkuda ingin menyerang kamu? Akuntum mustaddiqiyah? Ada kamu membenarkan perkataan aku ni? Percaya tak aku kalau aku khabar gitu? Maka jawab penghuni Mekah. Tengok penghuni Mekah pakai jawab, Naam, ma jarrabna alaika kadhiba. Ya, kami percaya sebab mu tidak pernah pelawak. Tengok benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami percaya sebab mu tidak pernah pelawak. Maka apabila Rasulullah khabar bahawasanya fa inni nadhirun lakum baina yaday adabin syadid, aku adalah orang yang membawa berita menakutkan amaran kepada kamu, di hadapanmu ada azab yang bersangatan, mu mati mu akan dibangkit kembali. Maka ketika tu Abu Lahab adalah orang yang pertama menolak apa hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar tu. Kata Abu Lahab, tabballak alihadha jama'tana, celakamu. Dia kata gitu, tabballak, celakamu, kerana ni ke mengumpulkan kami. Maka akhirnya turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celaka dua tangan bagi Abu Lahab. Sebab dia orang yang mengatakan kepada Rasulullah celaka. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebagai contoh yang lain, selepas daripada peperangan Hudaibiyah, selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, yang mana dalam perjanjian tersebut menyebut bahawasanya antara dalam yang termaktub dalam perjanjian tersebut adalah tidak berlaku peperangan di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah selama 10 tahun. Damalah, dama, genjatan senjata. Maka Rasulullah balik ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus surat, tulis surat, ajak raja-raja dunia kepada agama Islam. Tulis surat hantar belaka kepada raja-raja dunia. Antara raja dunia yang dihantar surat oleh Rasulullah adalah pembesar Rom, Azimir Rom, Herakla. Atau maka siapa surat kepada Herakla? Herakla baca surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila azimir Rumi Herakla, salamun ala man ittaba'al huda, amma ba'd, aslim taslam, yu'tikallahu ajraka marratain. Begitu surat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar kepada Herakla dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, daripada Muhammad hambanya dan rasulnya kepada pembesar Rom Herakla, keselamatan ke atas mereka yang mengikut petunjuk. Orang yang mengikut petunjuk mendapat keselamatan. Adapun selepas daripada itu, ad'uka bidi'ayatil Islam,
aku menyeru engkau kepada seruang Islam. Hendaklah memeluk Islam, mu akan selamat. Tetapi kalau mu tidak ikut, maka mu akan dapat 2 kali dosa, dan mu kena menanggung dosa-dosa orang yang berada di bawah mu. Jadi apabila Herakla baca surat tersebut, maka Herakla ni kebetulan dia adalah orang yang berpelajaran, orang yang suka membaca buku-buku, kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum daripada ni. Jadi ada dah dalam benak fikiran Herakla tentang nabi pada akhir zaman. Dan dia sebenarnya dia baca, dia pengetahuan dia memang cukup jelas tentang nabi akhir zaman, dan dia tahu satu-satu sifat nabi akhir zaman. Sebab nabi akhir zaman, sifat-sifat dia, nama-nama dia disebut dalam kitab-kitab sebelum daripada ni. Jadi apabila dia baca surat yang dihantar oleh Rasulullah, maka dia pun mari dalam hati dia, terdetik dalam hati dia, ke orang ni dah ke hak yang disebut dalam kitab sebelum daripada ni, hak yang disebut dalam kitab-kitab lama ni, ke orang ni dah ke? Maka untuk memastikan betul dah orang ni hak yang dimaksudkan dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum daripada ni, hak yang menceritakan nama dia, sifat-sifat dia, maka Herakla nak tahu bagaimanakah sifat-sifat nabi ini. Maka dia nak jumpa dengan Rasulullah. Maka dia nak tahunya adalah dengan cara dia kena cari orang-orang yang pernah jumpa dengan Rasulullah, khabar kepada dia. Maka dia pun hantar askar-askar dia, poli-poli dia, utusan-utusan dia cari di negara Syam. Sebab negara Syam ketika itu berada di bawah jajahan Rom. Herakla adalah ketua kepada Rom. Antara jajahan Rom pada ketika itu adalah negara Syam. Negara Syam dia merangkumi 4 buah negara sekarang ni: Palestin, Suria, Urdun dan Lubnan. 4 buah negara ni dia dimasuk di bawah negara Syam. Dan orang Arab ketika itu dia berniaga di negara Syam. Jadi kebetulan hari itu Herakla berada di negara Syam. Maka dia pun suruh tentera dia pergi cari siapa hak yang daripada Mekah, hak yang kenal orang ni. Lepas tu bawa mari ke istana. Kebetulan penduduk Mekah hak yang ada berniaga pada hari itu adalah Abu Sufyan dan rombongan dia. Abu Sufyan ni adalah ketua kepada musyrikin Mekah yang cukup kuat menentang Rasulullah, walaupun dia bapa mertua Rasulullah, walaupun Rasul menantu dia. Dia kuat. Ketua musyrikin Mekah ni, antara ketua musyrikin Mekah adalah Abu Sufyan. Maka sampai di istana Herakla, maka Herakla tanya, dalam ramai-ramai puakmu ni, siapa kau yang paling dekat dengan orang yang nama dia Muhammad ni? Siapa yang paling dekat di sebuah kekeluargaan? Maka kamu yang paling orang, maka musyrikin Mekah yang berada pada hari itu bersama dengan Abu Sufyan menyebut bahawasanya Abu Sufyan yang paling dekat kekeluargaan dia dengan Muhammad, dengan Rasulullah. Maka Herakla suruh Abu Sufyan duduk depan, orang lain duduk belakang. Lepas tu dia pesan dah, aku akan tanya dia beberapa soalan, kalau dia jawab dah betul, mu orang belakang kena tegur. Maka antara soalan yang diajukan oleh Herakla kepada Abu Sufyan adalah, akuntum tattahimun al-kadhib qabla an yaqula ma qala? Adakah dulu mu pernah menuduh dia melakukan pendustaan sebelum daripada dia mendakwa menjadi nabi? Sebelum daripada dia mendakwa menjadi nabi, adakah pernah mu menuduh dia melakukan pelawak, dia melakukan pendustaan? Maka kata Abu Sufyan, tidak pernah pun kami menuduh dia melakukan pendustaan. Maka dipendekkan cerita, kata Herakla, kalau sekiranya betul hak yang murayat, maka sifat-sifat Nabi akhir zaman ada pada dia. Kalau benar hak yang mungkabar, maka dia akan menguasai ni istanaku ni. Allah Rabbi. Benarnya Nabi SAW sehingga diakui oleh lawang. Jadi orang pakat mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Sebab itulah antara sifat Rasul adalah as-sadiq dan al-masduq yang dibenarkan oleh orang lain. Dan dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam mukjizat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutuskan dia sebagai rasul, maka Allah taala kurniakan kepada dia mukjizat. Yang mana mukjizat sini adalah membenarkan dakwaan dia. Mukjizat ni adalah seperti seolah-olah Allah taala berfirman, sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benar hambaku pada setiap perkara hak yang dia menyampaikan daripadaku. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud benar hambaku pada setiap perkara yang dia sampaikan daripadaku adalah ketika Allah Taala mengutuskan Rasulullah menjadi rasul, maka Allah Taala bagi mukjizat.
Rasulullah mendakwa dia adalah utusan Allah, maka Allah Ta'ala bagi kepada dia mukjizat. Ia menjadi bukti bahawasanya Allah Ta'ala membenarkan dakwaan dia. Kalau sekiranya dia berdakwaan dia tidak benar, maka Allah Ta'ala tidak bagi kepada dia perkara yang mencarikan adab. Benda yang pada adab tidak berlaku. Benda tidak mampu dilakukan oleh manusia. Hanya adalah apa yang adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kepada seorang yang mendakwa dia ni adalah wakil Allah. Jadi bermakna ia adalah pengakuan daripada Allah. Ia adalah pembenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menjadi kewajipan kepada orang Islam membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dan dibenarkan oleh orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Rasulullah, maksudnya adalah sesungguhnya seseorang kamu dihimpunkan ciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan air mani. Kemudian lalu ia menjadi segumpal darah selama itu pula, yakni 40 hari. Kemudian lalu ia menjadi seketul daging selama itu pula. Setelah itu diutuskan seseorang malaikat, lalu ia meniupkan roh ke dalamnya. Dan malaikat itu disuruh dengan 4 suruhan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni adalah nisbah kepada kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia adalah diciptakan dia maksudnya penciptaan dia adalah daripada air mani. Namun di sana ada juga manusia yang tidak diciptakan seperti mana diciptakan ramai-ramai manusia. Kita ramai-ramai ni diciptakan daripada air mani. Baik. Manakala ada sebahagian daripadanya tidak diciptakan daripada air mani. Sebagaimana contoh Nabi Allah Adam AS. Sebagai contoh Hawa, isteri Nabi Allah Adam AS. Begitu juga Nabi Isa AS. Baik. Manakala hamba manusia yang lain diciptakan daripada air mani. Jadi dia keluar daripada rahim seorang perempuan, seorang ibu. Jadi apabila air mani lelaki masuk ke dalam rahim perempuan, maka dalam tempoh 40 hari dia bertukar menjadi seketul darah. Lepas tu daripada tempoh 40 hari bertukar menjadi seketul daging. Cukup pula 40 hari maka ditiupkan roh. Jadi bermakna 40 hari air mani, 40 hari seketul darah, 40 hari seketul daging. Sampai masa ditiupkan roh. Jadi 40, 40, 40 jadi 120. Jadi bermakna 4 bulan. 30, 60, 90, 120. Jadi 4 bulan. Okey, inilah hak yang masyhur dalam menghuraikan hadis ini. Namun di sana ada huraian sebahagian daripada ulama tapi tidak masyhur bahawasanya proses daripada air mani kepada seketul darah kepada seketul daging sehingga kan ditiupkan roh adalah dalam tempoh 40 hari, bukan dalam tempoh 4 bulan. Baik, dan kajian perubatan moden pun kajian perubatan moden dia sama dengan pandangan yang kedua, walaupun pandangan ini tidak masyhur tapi sama dengan kajian perubatan moden yang mengatakan bahawasanya kalau 40 hari ni duduk dalam rahim ni dia jadi dia hidup dah. Dia hidup dah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang masyhurnya, huraian masyhur adalah 4 bulan. Huraian masyhur begitu. Jadi apabila cukup tempoh tertentu, okey kita guna istilah apabila cukup tempoh tertentu, sama ada atas pandangan kebanyakan ulama iaitu 120 hari ataupun pandangan sebahagian daripada ulama, dan pandangan ini sama dengan kajian perubatan moden iaitu lebih kurang dalam 40 hari. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala utuskan seorang malaikat. Jadi benda ni kita tidak nampak. Orang puan kita mengandung, mak kita mengandung, orang keluarga kita mengandung, kita tak nampak benda ni. Sebab benda ni adalah benda yang ghaib, benda yang dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai kata benda ni tidak disebut oleh Rasulullah, tidak dicerita oleh Rasulullah, maka kita sendiri tidak akan tahu perkara ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk malam ni oleh kerana isyak dah, kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita bincangkan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengampun kesilapan dan kesalahan kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkati kehidupan kita
dan segala apa yang kita miliki. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.